I'm Alexis Wandi Isa. So, apa khabar anda semua? Hopefully anda dalam keadaan sihat, sejahtera, dilindungi dengan rahmat-rahmat Tuhan yang sentiasa melindungi anda. Okay, so hari ini saya akan buat satu menu yang very classic, yang very traditional bagi masyarakat di Johor. Most popular for Johorian. Menu ni memang berasal daripada Johor, iaitu kita nak masak telur pindang. Mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang ni tak tahu apa itu telur pindang. Telur pindang ni biasanya musim-musim kenduri kahwin di mana mereka akan memberikan telur pindang. Tapi zaman sekarang dah tak jumpa dah. Jarang kita nampak orang nak buat telur pindang, sebab nak buat telur pindang ni memang ambil masa, memerlukan kesabaran, ketelitian. Nak kena tunggu, jaga api supaya telur tu jadi cantik dan sedap dimakan. Telur pindang ni sedap kalau kita makan dengan biryani, dengan nasi lemak. Memang sedap sebab telur ni direbus lama dan dia mengandungi herba-herba yang berkhasiat untuk kita konsumsi, untuk kita makan, untuk badan kita. Jadi tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So look at this one is the egg, kita perlukan telur sebab hari ni kita nak buat menu telur dengan menggunakan telur. Jadi kalau anda nak buat dekat rumah, kena gandakan dia punya bahan-bahan dia, okey. Ni ada 10 biji 10 pieces. As you know, today we want to make a telur pindang Johor ala-ala Johor ataupun pindang egg Johorian style, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okey. We need this one, 10 pieces of egg, telur 10 biji sebab saya buat porsi yang sikit sebab saya menggunakan periuk yang kecil. Kalau you nak buat kenduri kahwin, kena gandakan. Tapi bahan-bahan dia, you kena tengok yang ni lah. Jadi kalau nak buat banyak, kena gandakan. Yang penting bahan-bahan dia kena complete, okay. So 10 pieces of egg. Okay, this one adalah guava leaf ataupun daun jambu batu. Kita perlukan, ni dah agak layu sebab saya ambil kat kampung. Dia dah agak layu tapi tak kisah. Yang penting kena ada daun jambu batu. Daun pokok senduduk pokok senduduk ataupun bahasa Inggeris ada saya paparkan di situ. Daun senduduk ni banyak dekat kebun-kebun, you boleh petik secukupnya daun senduduk ni. Lemongrass, daun serai, dia punya daun serai. Daun serai secukupnya. Ni dalam 5 batang 6 batang untuk kita punya serai kita. This one is a galanggal ataupun lengkuas secukupnya. This one is a ginger ataupun halia secukupnya. Bawang merah ataupun onions 2 pieces. Bawang putih agak-agak dalam 5-6 clove ataupun this one is a garlic, okay. And ini adalah daun limau purut sedikit untuk aroma. Is a onion skin ataupun red onion skin, kulit bawang kulit bawang yang kering ni nanti kita kena basuh dulu bersih-bersih. Satu bowl macam ni, bowl kecil satu mangkuk kecil ni. Half cup of thick soya sauce ataupun kicap pekat, setengah cup. And this one is a kicap manis pun setengah cup juga little bit of sauce, sikit garam. 1 tablespoon jintan hitam ataupun cumin powder. Around 2 tablespoon of coriander powder ataupun serbuk ketumbar, 2-3 sudu macam tu And this one is a jintan manis ataupun fennel powder, around 1 tablespoon dalam satu sudu makan. Dan pandan leaf, daun pandan secukupnya untuk kita punya aroma. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masak telur pindang kita Firstly, we must wash and clean this egg. Kita kena basuh bersih-bersih kulit ni. Bahagian kulit ni kita kena bersih, basuh-basuh. Okay, also ni telur kita dah basuh, kita dah bersih. Saya sental pakai pelan-pelan pakai sepan. Sepan basuh pinggan macam ni supaya dia bersih. Kotoran-kotoran dia hilang, okey. Ni kita potongkan kita punya garlic kita dengan kulit-kulit sekali Together with the skin is okay, never mind. Okay, kita potongkan macam ni. Okay. Begitu juga dengan kita punya bawang ni, tak payah dia buang kulit dia. Sebab kita akan blendkan sekali Okay, masukkan and into this blender, kita nak blendkan dia. So masukkan this one is a coriander powder, serbuk ketumbar, kita masukkan. And this one is a cumin powder, serbuk jintan hitam. And this one is a fennel powder, serbuk jintan manis. And now we blend it together, kita kisarkan dia halus, okay. Okey, sekarang siap di blend, kita tuangkan kita punya bawang yang telah kita blend tadi semua sekali. Sekarang kita masukkan this one is a sweet soy sauce, kicap manis.
Masukkan semua And this one is a thick soy sauce, kicap pekat. Kita masukkan. And little bit of salt, sikit garam. Sikit air, kita tuangkan air And we mix ni, kita adukkan untuk menjadikan dia punya stock paste kita Kita gunakan periuk, ni periuk yang dah buruk tak apa, kita gunakan periuk ni sebab kita nak rebuskan dia. So bahagian bawah biasanya kita letakkan dengan lemongrass batang lemongrass ni, serai ni supaya dia tak hangus dia tak rentung kita letak kat sini Okey, sebagai alas dia Dan kita letakkan this one daun senduduk tak payah cabut lah, kita letak je untuk dia sebagai alas daun senduduk. Dengan bunga-bunga dia sekali pun tak apa tak jadi masalah. Ni kita susunkan kita punya telur kita Kita masukkan telur, kita susunkan dia Dan kita letakkan daun pandan, kita masukkan daun pandan sebagai alas dia supaya dia tidak bercantum antara satu sama lain. So kita masukkan lagi telur sebab saya buat untuk 10 biji 10 pieces only. So cukup. Kita masukkan telur ni. Kita coverkan lagi dengan daun pandan. Dan ini daun guava leaf ataupun daun jambu kita masukkan. Kita tutupkan. Dan ini kulit bawang, kita masukkan kulit bawang. Tak apa, dia agak penuh tak apa sebab dia belum lembik lagi kan, dia belum masak lagi daun dia, tak apa. Nanti kalau dia dah masak nanti daunnya layu Kita masukkan serai yang telah kita geprek halia dan lengkuas, ginger and galangal kita masukkan. Okay. And this one is a kaffir leaf daun limau purut untuk aroma. Kita gunting-gunting sikit lah macam tu. Alright. Dia dah penuh. Ini air bumbu rempah kita yang telah kita letakkan kicap dan bahan-bahan yang telah kita kisar tu. So kita tuangkan we pour it into this pot. Okay. Sampai dia penuh kalau kurang air, tambahkan air lagi Okay. Dan tambahkan lagi sikit air supaya dia menutupi periuk ni Okay. Jadi jangan ditekan-tekan, nanti pecah pula telurnya. Nampak ni belum penuh lagi air kan. So kita tambah lagi air lagi sikit So, kita tuangkan lagi air sampai dia menutupi. Okey. Nampak tu dah penuh. Jangan tekan-tekan sangat nampak dah penuh macam ni. Okey. Now ready to be boiling. Kita akan rebuskan dia dengan api yang kecil selama 3 hari 3 malam, 3 days and 3 night. We boiling, simmer it with a low heat fire. Okay. Now we switch on the stove. Kita hidupkan api. Okay, kita tutupkan. Pertama sekali kita masakkan dengan api besar tak apa. Nanti lepas tu baru kita akan slowkan api. Kita kecilkan api. Okay. Look at this, nampak dia dah mendidih. Saya dah slowkan api. Jangan tekan kuat-kuat, nanti pecah pula telur kat dalam tu kan. Kita tekan-tekan sikit. So ini kita simmerkan dia, kita masak dengan api yang kecil around 2 hours biarkan 2 jam dulu sebab kita nak tidur kan, malam kita nak tidur, kita tutup. And then bangun tidur pukul 6, pukul 7 tu kita panaskan lagi 1 jam, kita simmerkan lagi, kita tutup lagi sampai dah 3 hari 3 malam kita buat macam tu setiap 4 jam sekali kita panaskan okey. Masakkan dia macam ni, kalau tak nanti dia punya air dia menggelegakkan, luber-luber melimpah-limpah. Jadi kita kena masakkan dia macam ni. So saya akan tunjukkan daripada sehari ke sehari bagaimana sampai dia jadi telur pindang kita, okey? So look at this, ini hari yang pertama, first day. Okay, kita nak kena hangatkan, kita nak kena panaskan lagi. So kita tengok telur kita. Dia nak warna gelap-gelap sikit tapi tak cukup. Tak cukup gelap lagi, kita kena rendamkan terus. Dia kena sentiasa direndam Okay. So kita tambahkan air sikit lagi. Okay. Kita tutup. And switch on the stove. Kita hidupkan api lagi Kita masak lagi dengan api yang kecil dalam 1 jam 2 jam lagi Lepas tu kita tutup
so this one is after 2 days, selepas 2 hari. Ya, ni dia masih hangat-hangat, dia pagi-pagi buta ni kan. Pagi-pagi buta ni kita tengok dia dah agak sejuk sikit hangat-hangat sikit tapi dia agak sejuk sikit. So kita tengok telur kita. Okay. We check it out our egg. Okay, dia sampai ni. Dia dah semakin menjadi warna dia dah semakin cantik. So kita kena rebuskan dia, cukupkan 2 hari 2 malam. Tapi kalau warna dia dah agak gelap macam ni, saya rasa 2 hari 2 malam cukup. Tak perlu sampai 3 hari 3 malam. Okey. Okey, so kita tunggu lagi sekejap. Okey. So sekarang kita masakkan lagi, kita hidupkan api. Okey. So kita low heat fire lagi, kita kecilkan api Masak dengan api yang kecil seperti semalam tu dengan api yang kecil seperti semalam untuk kita cukupkan 2 hari 2 malam. Kalau nak buat 3 hari 3 malam pun lagi bagus. Tapi sebab tadi warna dia dah agak gelap, jadi kita buat 2 hari 2 malam. Okey. After 2.5 day, 2 hari setengah 2 hari setengah 2.5 day, kita stewkan dia dengan api yang kecil. So sekarang saya rasa cukup lah sebab warna dia pun dah agak gelap. Tak perlu sampai 3 hari. Okay. So kita take it out. Sekarang ni dia dah sejuk dia dah hangat-hangat macam ni. So kita boleh keluarkan dia. Kita tengok kita punya telur dia. Okay. Wow. So look at this, nampak ni telur pindang kita dah jadi. Warna dia pun dah cantik. Ya, warna dia ke coklat-coklat dan 2 hari setengah pun dah jadi, dah siap. Okay, so now kita take it out, kita keluarkan semua. Okay, so yang sampah-sampah ni kita keluarkan, kita remove it. Kita masukkan dekat bekas lain, we remove it. Okay. Nampak tu dia dah timbul. Okay, so sekarang kita keluarkan semua telur-telur ni. Dia tak ada yang pecah, dia tak retak cantik Okay, also look at this, nampak ni dah jadi kita punya telur pindang kita. So ready to be served. Tak ada pecah satu, tak ada retak pun warna dia pun cantik So now ready to be served, kita akan hidangkan. Okay. Tada! So ini dia telur pindang ala-ala Johor punya version, Johor punya style. English they call pindang egg Johorian style. My version Portu Jawa. So now let's check this one. Okay. So this one kita punya telur pindang kita cantik kan, warna dia kan coklat sekata So kita letak kat sini. So saya nak tunjukkan awak texture dia punya telur dia. Telur pindang kita warna dia pun cantik warna coklat. Dalam dia rasa telur pindang lah kan. Very simple to make it. So now I zoom it for you. Okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this. This one is an egg. Pindang egg. In Malay they call pindang egg ataupun telur pindang. Most popular from Johorian people, untuk orang-orang Johor. Waktu-waktu nak sambut orang kata sambut menantu, nak buat kenduri kahwin, telur pindang ni mesti akan ada untuk sebagai, kalau di Johor dipanggil berkat lah, sebagai buah tangan kepada para tetamu yang datang. Zaman sekarang ni memang jarang kita nampak telur pindang ni sebab nak buat dia memang agak susah. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita makan, marilah kita test, kita santap kita punya telur pindang kita. Okey, nampak ni yang telah dipotong, warna dia coklat-coklat cair macam ni.
Dan aroma dia memang telur pindang lah. Memang jadi. Kalau anda ikut resepi saya tadi tu, cara nak buat dia bagaimana, memang confirm jadi. Okey, saya jumpa makan semua. Sebiji jadi. Rasa telur pindang lah. Memang sedap. Ini saya buat 2 hari setengah. Bergantung kepada warna telur. Kalau warna telur tu dia tidak begitu pekat lagi, you kena buat 3 hari supaya dalam dia nanti dia akan warna coklat. Lepas tu tip untuk buat itu punya telur pindang ni, make sure dia punya rempah dia, daun-daun dia cukup untuk menutupi telur ni, supaya bila kita masak nanti dia akan menyimpan haba tu untuk kita punya telur kita. Macam tu. Dan masak yang pertama tu memang kena masak agak lama, dalam 1 jam 2 jam macam tu dengan api yang kecil. Dan selepas itu kita tutup api tu, kita biarkan 4 jam. Biasa 3 jam 4 jam dia masih lagi, sebab daun dia banyak, rempah dia banyak kat situ, dia masih akan hangat-hangat macam tu. Lepas tu kita akan hidupkan lagi 4 jam tu dengan api yang kecil. Kita renek lagi 1 jam. Lepas bila dia dah merenek, lepas tu kita biarkan lagi 4 jam. And then dia akan masih menyerap tu. Lepas tu kita akan hidup. Begitulah berulang-ulang sehingga 2 hari ataupun 3 hari. Tapi kalau biasanya nak tidur malam tu, sebelum nak tidur tu, buka api kejap, kecilkan, lepas tu tutup, lepas tu tidur. Pagi buka lagi, and then bagi dia panas, lepas tu kita tutup lagi. Kalau daun dia sikit, dia akan bertindih-tindih, nanti dia akan retak, dia akan pecah. Daun tu kena banyak supaya dia bertindang kat situ, supaya dia tidak akan pecah ataupun retak. Kalau retak tu dah tak cantik dah kan, nak bagi orang tak retak kan. Tengok ni, telur ni warna coklat kemerah-merahan. It's a very classic kan, macam orang dulu-dulu. Sebab tu orang dulu-dulu kalau kahwin kekal sampai ke ayat-ayat sebab dia pakai sanggul kan. Zaman dulu kan pakai sanggul kan, sebab rambut dia warna hitam, jadi pakai sanggul tu memang cantik. Pindang ni dia adalah simbolik untuk orang-orang dulu. Dia sambut untuk kenduri kahwin, nampak ni warna dia coklat kemerah-merahan kan. Okay. So di samping tu, telur ni dia mengandungi banyak khasiat sebab banyak herba-herba kat dalam dia ni. Jadi kalau kita makan memang bagus untuk badan kita. Di samping tu dia boleh tahan lama. Kalau simpan kat peti ais, boleh tahan dalam 1 bulan 2 bulan macam tu. Jadi kepada anda yang minat telur pindang ni ala-ala Johor, memang popular dekat Johor. Jadi ikut resepi yang betul, cara yang betul, mesti akan jadi sebiji macam ni. Okay. So kalau anda suka, dah buat dah jadi, jangan lupa like, jangan lupa subscribe my channel. Okay. So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isam, untuk anda semua. Bye.